Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel aku, Fazil Angler. So hari ni guys, aku tak memancing. Aku nak buat satu konten berkenaan dengan strike zone. Sebab ada subscriber aku, dia tanya berkenaan dengan macam mana nak kenal pasti strike zone dalam satu-satu sungai ataupun laut ataupun satu kawasan yang kita nak pancing tersebut lah. So strike zone ni guys adalah location ataupun keadaan air yang mana kita boleh dapat peratusan yang paling tinggi untuk kita strike ikan. Okay, so dia berbeza ikut kawasan, ikut tempat, ikut jenis ikan yang kita nak pancing. So ada yang ikan yang makan top water, ada ikan yang makan pertengahan dalam jarak 1 meter, ada ikan yang makan di bahagian bottom. So setiap ikan ni dia ada lure-lure yang berbeza dan dia ada pot-pot yang berbeza. So hari ni guys, aku akan ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan 10 kawasan ataupun pot yang berpotensi untuk kita dapat strike ikan yang paling tinggi dalam tempat yang kita nak pergi mancing tersebut lah, sama ada di sungai ataupun di lautan. So aku akan bawa korang satu persatu dan aku akan explain berkenaan dengan strike zone ni. So kalau ada angler-angler yang rasa aku punya konten ni salah ataupun information yang aku bagi ni salah, so minta tolong korang perbetulkan dekat bawah, dekat bahagian komen, so supaya kita sama-sama dapat belajar dan kita sama-sama dapat perbaiki, insyaAllah. Ok geng, kalau korang memancing di kawasan sungai pergunungan, pot yang paling korang akan selalu nampak adalah kawasan berbatu. So kawasan berbatu yang besar dan dia ada celah-celahan air yang mengalir di antara dua batu besar tersebut lah. So kalau korang jumpa kawasan berbatu macam ni, korang jangan lepaskan peluang untuk korang casting kat sini. Sebab apa guys? Aku nak bagi tahu, ikan pemangsa ni dia duduk bersembunyi dekat kawasan berbatu. So dia akan lancarkan serangan ataupun attack ataupun cuba nak serang hendak pemangsa tersebut daripada kawasan berbatu tersebut. So kalau korang jumpa tempat macam ni, korang kena baling gewang dekat tepi, dekat celah, dekat sekitar kawasan berbatu tersebut. So gewang yang korang boleh pakai adalah gewang selaman sederhana ataupun selaman dalam lah. So ikan-ikan yang potensial yang duduk dekat sini macam ikan sebarau, ikan kelah, ikan tengas, ataupun ikan-ikan pemangsa yang lain. Okay, so kalau korang jumpa pot kawasan berbatu macam ni, kalau dekat kawasan sungai pegunungan tu, selalu batunya duduk dekat kawasan tengah-tengah lah ataupun dekat tepi tu confirm ada lah. Kalau macam kalau sungai dekat bahagian bawah tu, nak cari kawasan berbatunya agak payah. Selalunya dia ada di pinggiran ataupun tebing-tebing sungai yang ada kawasan berbatu. So tempat ni korang jangan lepaskan peluang untuk casting. Kalau korang nak main bottom pun boleh, cuma bottom ni guys, kalau kawasan berbatu ni korang akan cepat sangkut. So apa pengalaman aku adalah, aku pakai batu ladung yang jenis bulat supaya kurang untuk sangkut-sangkut. Kadang-kadang sangkut juga, cuma dia lagi kurang lah kalau nak pakai batu ladung saiz biasa tu kan. Cuma batu ladung untuk kawasan batu ladung bulat ni, dia lebih efisien untuk mengelakkan daripada sangkut lah. Sebab kawasan berbatu ni, kalau kau main bottom, memang mudah sangkut. So apa yang aku pakai, kadang aku pakai batu yang kecil ataupun kadang-kadang aku pakai layang. Maksudnya tak ada batu, just sangkutkan umpan dekat depan tu dan aku akan lepaskan macam tu je. Okay, semoga info berkenaan dengan strike zone yang pertama ni dapat membantu korang lah, insyaAllah. Okay guys, strike zone yang kedua adalah sempadan di antara arus laju dengan arus tenang. So apa yang aku nak maksudkan adalah di sungai yang sama, pot yang sama, cuma kawasan tengah tu selalunya air laju, kawasan berjeram, dan di sebelahan tu, di sungai yang di pot yang sama, location yang sama, dia arus dia tenang. Disebabkan oleh mungkin dihalang oleh tebing ataupun dihalang oleh batu ataupun dihalang oleh kayu dan sebagainya. So kawasan ni dia ada sempadan antara arus laju dan arus tenang ni guys. Dia ikan pemangsa dia akan duduk di location tersebut. Dia akan menunggu mana-mana umpan ataupun buah-buahan ataupun anak-anak ikan yang jatuh daripada tempat. Anak ikan tak jatuh lah, selalunya kadang-kadang anak ikan ni dia terlepas dekat arus laju tersebut kan. Dia nak lawan arus laju tersebut tak mampu, so dia akan diikut je lah. Jadi dia akan main kat sebelah-sebelah tersebut. So ikan pemangsa ni dia akan duduk dekat kawasan pertengahan antara location ni, dan korang boleh baling korang punya lure ataupun gewang korang di bahagian pertengahan ataupun di bahagian
sempadan antara arus laju dengan arus slow ni tadi guys. So strike zone kat situ adalah antara yang paling tinggi lah kalau kawasan tersebut kawasan air laju. Kalau kau nak balik ke air laju, terlampau laju sangat, ikan selalunya tak ada lah. Jarang lah aku dapat strike zone yang dekat kawasan tu air betul-betul laju, korang baling kena kat situ. Jarang sangat lah. Selalunya dekat sempadan antara air laju dengan air ni, insyaAllah kat sana tu boleh dikatakan potential untuk korang strike tu adalah tinggi lah. Ok guys, strike zone yang ketiga adalah di bawah timbunan sampah ataupun timbunan daun kering ataupun timbunan kalau korang mancing dekat laut, ada pokok nipah yang terapung ataupun sampah-sampah yang terapung. So kalau korang jumpa pot macam ni guys, korang jangan lepaskan peluang untuk korang baling korang punya gewang dekat bahagian sebelah ataupun tepi dia punya timbunan sampah ni. Tapi kalau macam timbunan sampah tu macam daun yang kecil-kecil macam tu, korang baling je dekat atas tu pun boleh juga untuk korang gunakan gewang top water yang mana dia punya mata dia tersembunyi lah, macam soft rock ataupun apa-apa sahaja gewang yang dia punya mata dia tak mudah sangkut dengan sampah tersebut. Kalau korang nak baling dekat bahagian atas lah, untuk sampah yang kat bawah yang ringan, maksudnya kalau ikan sambar daripada bawah dia boleh sambar korang punya soft rock tersebut ataupun korang punya gewang tersebut. So kalau kau jumpa macam ni guys, korang jangan lepaskan peluang, baling je lah dekat bahagian sisi tepi dia semua. Sama ada korang nak pakai gewang jenis selaman dalam ke, gewang top water ke, tengok keadaan, dan insyaAllah korang akan dapatkan strike. Kalau ada ikan kat situ, dia akan sambar korang punya gewang. Sebab kawasan macam ni guys, ikan duduk dekat bawah dan dia tak nampak kita berada dekat atas. So ikan ni dia akan culas, dia nampak manusia ataupun orang dekat tepi tebing tu. Kalau kita baling, kadang-kadang dia tak nak makan sebab dia nampak orang. Jadi bila dia duduk bawah timbunan sampah ni, dia tak nampak. So bila korang baling kat sana, dia korang campak gewang je, so peratusan strike untuk korang dapatkan ikan tu adalah tinggi. So korang jangan lepaskan peluang. Kalau korang nak baling, kalau jumpa tempat timbunan sampah macam ni, korang baling je terus. Okay. Okey geng, yang ketiga adalah muara anak sungai ataupun parit ataupun korang jumpa bahagian muara lah. So kalau bahagian muara, anak sungai ataupun parit ni, korang jangan lepaskan peluang baling kat sana. Sebab pengalaman aku lah, aku pernah ikut tim orang kampung menjala. Dia menjala dekat muara pada waktu malam lepas maghrib. Banyak ikan sebarau yang duduk lepak dekat situ. Banyak gila dapat sebarau. Dalam sekali jala tu dapat dalam 5-6 ekor. So aku percaya dekat sebab dekat muara ni ataupun air cetek ni ada anak-anak ikan yang main dekat sana cari makanan. Sebab apa? Makanan akan dibawa oleh arus ataupun oleh sungai kat muara tersebut. So anak-anak ikan dia akan makan makanan tersebut, dan ikan besar, ikan pemangsa dia akan makan anak ikan. So kawasan muara ni adalah potential korang strike zone yang paling tinggi lah. Kebanyakannya sebarau memang akan duduk dekat kawasan muara. So kalau macam haruan pun sama ataupun toman pun sama, kalau jumpa macam apa panggil apa dia macam kawasan berlekuk sikit ataupun kawasan muara tempat air keluar, tempat adanya longkang, adanya makanan, kat sana lah terdapatnya ikan pemangsa. So korang jangan lepaskan peluang. Kalau korang jumpa tempat macam ni, campak je korang punya gewang ataupun gewang, tengoklah keadaan air macam mana. Kalau nak pakai kalau kawasan tersebut banyak sumber, janganlah pakai mata tiga. Ataupun kalau kawasan tu air tenang, kau boleh pakai top water, kau boleh pakai macam popper, ataupun kau boleh pakai pensel dan sebagainya. Kalau kau nak pakai lidah selaman dalam dasar, semua kau akan tengok keadaan air tempat muara tersebut. Sebab ada kadang-kadang muara yang agak dalam dan kadang-kadang ada muara yang berarus, kadang-kadang ada juga muara yang air dia cetek. Tapi kebanyakan muara memang air dia cetek lah, sebab dia bawa lumpur ataupun dia bawa dia punya pasir kawasan situ. So korang kena tengok keadaan air macam mana dan korang campak korang punya gewang dekat tempat tersebut, dan insyaAllah korang akan dapat strike dekat kawasan muara ataupun tempat air keluar. Ok guys, yang seterusnya adalah kawasan selekoh air. So kalau korang mancing kat sungai pergunungan ataupun sungai, anak-anak sungai yang kecil, korang akan nampak kawasan yang berselekoh. So kawasan selekoh ni selalunya dia ada pertemuan di antara air laju dan air tenang. Kadang-kadang ada juga yang selekoh ada kawasan air pusar. So bila kawasan-kawasan macam ni guys, makanan yang lalu dekat sana, contoh buah-buahan ataupun makanan
tu, serangga, dia akan masuk ke tempat kawasan air pusar ni dan makanan tersebut akan jatuh. So ikan-ikan kat sini dia akan tunggu sahaja makanan, dia akan standby di kawasan situ. So korang campak korang punya gewang kat kawasan tersebut. Kalau kawasan tersebut dalam, campak gewang lidah panjang, cranker dan sebagainya. Kalau kawasan tu kawasan selekor yang arus cetek, pakailah lidah yang pendek sikit. So tengok keadaan macam mana korang air yang selekor tersebut. Tapi selalunya kawasan selekor ni guys, dia kawasan yang dalam lah, air lubuk korang panggil. So kawasan lubuk ni korang pakailah lidah selaman dalam, InsyaAllah korang akan dapatkan strike kat kawasan selekor ni. Dikira sebagai strike zone yang agak tinggi lah untuk korang dapatkan ikan, insyaAllah. Ok guys, yang seterusnya adalah kawasan air tenang yang dalam, ataupun orang panggil kawasan, boleh dikira sebagai lubuk jugalah. So kalau korang jumpa kawasan air tenang yang dalam, macam mana nak kenal air ni dalam ataupun tak dalam? Selalunya guys, kawasan air yang cetek kita boleh nampak dasar batu dia. Tapi kawasan air yang dalam, kawasan tu nampak seperti gelap sikit, ataupun lebih kehijauan, ataupun lebih kehitaman. So kawasan tu insyaAllah kawasan yang dalam lah. Selalunya ikan-ikan besar dia akan lepak dekat kawasan yang dalam ni. So bila kawasan tu air yang tenang, kurang yang terbaik sekali bagi aku lah, kalau jumpa air tenang ni, aku akan pakai top water punya gewang. So seperti popper, seperti pencil. Sebab apa guys, kalau macam gewang top water ni, bagi aku dia punya action lagi menarik kalau kawasan tu air tersebut tenang. Sebab dia punya percikan air dia, dia punya olakan badan dia lebih tak terganggu daripada arus. So bila korang dapat tempat macam ni, korang campak korang punya gewang, ataupun korang boleh juga pakai soft plastik dekat kawasan ni. Sebab ekor daripada soft plastik tersebut dia tak dikacau ataupun oleh air sangat. So korang akan dapat renangan yang agak cantik lah bagi aku. So kalau korang jumpa tempat macam ni, jangan lepaskan peluang untuk korang campak korang punya gewang. Dan potensial untuk korang dapat strike kawasan air tenang ni agak tinggi lah bagi aku, insyaAllah. Ok guys, yang ketujuh ke keenam, rasa ketujuh kot. Ok, yang seterusnya lah, ok, adalah kawasan air lubuk. Ok, lubuk ni lubuk macam mana nak kenal pasti lubuk ni sebenarnya? Ok, lubuk ni yang pertama, kawasan dia air tu dalam. Dan yang kedua, kawasan tu air tu tenang, ataupun kawasan tu air tu berpusar, ataupun kawasan tu adalah kawasan terdapatnya kawasan redup. Kawasan redup ni maksudnya kat bawah tu ada pokok yang rindang. Kalau pokok tu menghasilkan buah-buahan macam buah ara, ataupun buah hutan, ataupun buah pokok apa yang pusing-pusing tu. Alah, time nak cakap time ni lah lupa. Kawasan yang maknanya kawasan berpokok yang ada buah lah. So ikan-ikan yang makan buah, ikan omnivore macam ikan lawang, ikan patin, ikan kelah, dia akan tunggu je buah-buahan ni jatuh. So memang kat sana tu ikan tu dia macam tunggu bila lah rezeki nak jatuh, macam tu lah. So korang baling gewang korang kat sana, insyaAllah korang akan dapat strike yang paling tinggi lah. Ataupun kawasan tersebut kawasan yang berkayu ataupun berbatu, maknanya air dia tenang, kawasan batu. Ada tempat kawasan tempat yang macam gua-gua sikit ke, kawasan yang tersorok, kawasan yang macam mana nak cakap kawasan lebih kurang kawasan macam tadi lah. So kawasan ni adalah kawasan kawasan yang boleh dikatakan sebagai lubuk. Okey, kalau macam korang mancing dekat kalau macam mancing kat laut, kawasan lubuk ni macam mana nak kenal Kalau laut ni payah sikit lah, sebab tu orang main laut ni guys, dia pakai dia pakai sonar ataupun pakai nak mengesan ikan tu. So kalau aku boleh ceritakan tentang kawasan sungai lah, kawasan sungai ataupun tasik, dekat mana kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan yang agak dalam lah sebenarnya, ataupun kawasan tu tenang, tersorok, bawah ada pokok, ada daun, itu kira kawasan lubuk lah bagi aku. So kawasan itu adalah strike zone yang paling tinggi. So kalau korang jumpa, campak je gewang korang kat kawasan strike zone tersebut. Strike zone ke-8 guys adalah kawasan berarus rendah. Dia kalau arus ni ada dua. Satu arus kuat, tengah-tengah jeram, selalunya ikan tak ada. Dan lagi satu dia berarus rendah ataupun berarus yang tak kuat lah. Berarus kuat ni macam mana nak dia berarus kuat ni terjadi? Sama ada kawasan tu dia turun air, turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah, ataupun kawasan tersebut
kawasan air yang dalam berbatu yang besar-besar. So yang tu kira selalunya air kat situ arus dia kuat. So ikan kat tempat macam tu tak ada. Apa yang aku maksudkan ialah kawasan berarus rendah ni adalah air dia cetek, dan dia kawasan dia turun air daripada tempat tinggi ke tempat rendah tu tak adalah pada kadar yang dalam sangat. Dia arus tak kuat lah, senang cakap. Payah nak cerita kan. Okay, arus tak kuat ni guys. Kalau korang kat sana, ikan akan selalunya duduk dekat kawasan dia. Ikan seperti kelah, tengas batu, ikan sebarau, ikan-ikan pergunungan ni, ikan jeram ni, dia akan main dekat kawasan berarus rendah ni tadi. So kalau korang campak gewang, korang kena campak gewang dekat kepala arus. Mana bila gewang nak turun tu, korang akan menghadap arus. Katakan arus kat depan korang ni, air datang ke arah korang, korang kena campak korang punya gewang ni tadi kat kepala arus tadi. Permulaan arus tu nak keluar. So korang karau je arah korang. InsyaAllah korang akan dapat strike kat sana lah. Dan selalunya ikan tengas, ikan kejor, ikan kelah yang saiz sederhana ataupun saiz kecil, saiz 500 gram, selalunya kat sini dia punya pot ni memang dekat sini. Okay guys, pot yang ke-9 adalah kawasan berba ataupun berkayu ataupun berstruktur. Kawasan yang mana menjadi perumahan ikan-ikan. Okey, kalau korang jumpa kawasan pot macam ni, korang jangan lepaskan peluang untuk try ataupun untuk casting kat kawasan ni. Sebabnya tempat ni adalah dikira macam perumahan ikan ataupun tempat ikan berlindung. So ikan-ikan besar seperti toman, sebarau dan sebagainya, dia memang duduk bawah kayu, bawah semak samun ni, untuk mereka lancarkan serangan kepada anak-anak ikan yang lalu lalang kat kawasan tersebut lah. So gewang-gewang yang korang boleh try adalah jangan pakai gewang mata 3 pula. Pastikan korang tukar pada gewang single hook, ataupun korang boleh try pakai soft plastik yang mana dia punya mata dia tersimpan ataupun tak mudah sangkut. Okey, aku rasa kalau macam korang jumpa tempat-tempat macam tu, korang buat blind cast je, baling je banyak kali. Sebab semua struktur kat situ semuanya pot yang mempunyai strike zone yang paling tinggi lah, insyaAllah. Ok geng, yang terakhir sekali adalah kawasan tebing ataupun kawasan yang ada kawasan tebing lah. Boleh kata kalau macam korang duduk kat kawasan, contoh aku bagi contoh kalau macam korang duduk dekat tepi macam ni, kawasan tengah macam ni, kalau ini korang nak blind cast boleh lah. Tapi kawasan yang korang kena cast adalah kawasan tebing sana. Kau baling korang punya lure daripada sana bawa ke sini, baling korang punya lure daripada sana bawa ke sini. Ini kat kawasan tebing-tebing je. Sebab kawasan tebing ni adalah kawasan yang mana anak-anak ikan dia berlepak, dan ikan predator pun dia akan lakukan serangan macam ni. So kalau korang jumpa kawasan yang jambatan ataupun berstruktur macam ni, so kawasan macam ni guys, ikan predator dia akan duduk kawasan yang gelap macam ni. So korang akan baling kat tepi-tepi macam tu je. Ataupun kalau korang jumpa kawasan macam korang mancing dekat dekat jeti, ataupun kalau korang mancing dekat sangkar ikan, so kawasan-kawasan tepi-tepi macam tu, itu kawasan strike zone yang paling tinggi. So kalau korang gewang yang korang boleh pakai macam-macam jenis gewang, tengok keadaan air. Okay, alright. So guys, kalau korang rasa aku punya artikel ni bermanfaat, okay, itu 10 strike zone yang aku boleh sharing kat korang. Mungkin ada info yang aku bagi tadi tu salah, mohon korang perbetulkan. Kalau info yang aku bagi tahu tadi tu betul, mungkin korang boleh melakukan penambahbaikan. Mungkin ada aku terlepas pandang jenis gewang, ikan jenis apa yang berada kat sana. So korang boleh komen dekat bawah. So aku rasa itu sahaja perkongsian aku kali ini. Semoga ada strike di lain masa, di lain hari. Aku juga doakan strike untuk korang. So aku rasa tak terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jangan lupa tekan button subscribe kat bawah guys. So majulah sukan ikan untuk negara. Assalamualaikum.